Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Usul Tauhid fi ma'rifati turuqil iman li Rabbil Majid. Moga-moga dengan pengajian kitab kita ni akan menjadikan diri kita menjadi semakin baik dan semakin baik, maka dan akhirnya Allah akan izinkan kita berada di tempat yang paling baik, iaitulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 5 6. Bermula makna ilmu tauhid pada bukan pada lurah dah. Berapa? Dan kata kil. Okey, baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan kata kil bermula maknanya pada syarak itsbatu zati ghairi musyabbihatin li zawati wala mu'attilatin anis sifati. Artinya iaitu mengisbat akan zat yang tiada menyerupa ia bagi segala zat dan tiada sunyi ia daripada segala sifat. Bermula tempat yang dihantar akan ilmu ini. Baik, ni kita masuk masih lagi di dalam bab pada menyatakan
ilmu yang wajib kita menuntut akan dia. Dia ada 3 ilmu, kata ulama, sekurang-kurang kena mengaji. Paling lekeh itu paling rendah dah tu. Makam paling rendah nak jadi hamba Allah, sekurang-kurang kena mengaji 3 ilmu. Tu paling kurang. Bawah daripada tu tak layak jadi hamba Allah. Maksud tak layak jadi hamba Allah maksud macam mana? Maksudnya jadi golongan yang asi, derhaka pada Allah. Maka bila derhaka, tempatnya dalam neraka lah. Jadi paling kurang 3 ilmu. Soal faham tak faham, alim tak alim, tu bukan bicara dia. Alim bukan kerja kita, alim kerja Allah. Serah pada Allah. Allah siapa Allah nak bagi alim, kelebihan ada, boleh ilmu, boleh faham ilmu, boleh mengajar pula, itu serah pada Allah. Allah nak pilih siapa, kan? Tapi tugas kita ialah mengaji, menuntut ilmu. Itu tugas kita. Macam dalam kehidupan politik juga. Siapa Allah nak pilih jadi menteri, Allah pilih ikut suka Allah. Nah, Allah pilih dia jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri ke? Nampak? Nak letak jawatan, lepas tu naik pula Perdana Menteri lain, interim ke tak interim ke, darurat ke tak darurat ke. Nah, itu hak Allah. Tapi tugas kita sebagai rakyat biasa, wajib atas kita memilih pemimpin. Itu wajib. Mana? Jadi sama juga macam ni. Dia nak kena sentuh politik tak? Oh, dia faham. Nak sama juga macam ni lah. Makna kata soal faham tak faham tu kurniaan Allah, kan? Allah nak bagi siapa lebih, kadang-kadang tak lebih juga, kan? Jangan ingat orang yang alim ada ilmu lebih, mungkin kadang-kadang tak lebih. Nah, pada sudut pandangan mata nampak macam lebih dia alim, tapi kalau dia alim tak mengamalkan kealiman dia, ilmu banyak tapi tak beramal, tak jadi gak duduk neraka gak, malah lebih awal pula masuk neraka. Sebab tahu dah tapi tak buat, lagi jahat. Daripada orang yang tak tahu tapi dia tak buat, kan? Allah adil, Allah maha adil. Jadi gitu. Nah, jadi kalau kita ni Allah tak beri faham, nak buat macam mana? Yang penting kita sudah menuntut akan ia. Jadi nak menuntut tu apa dia ilmunya? 3 sahaja, kan banyak, 3 sahaja. Iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Dan yang lebih dia tu kalau mampu. Itu tadi sebut tadi, sekurang-kurang duduk makam hamba Allah, nak jadi orang yang soleh, orang yang baik di sisi Allah, sekurang-kurang kena mengaji 3 ilmu ni. Tapi kalau rasa tak puas lah 3 ilmu ni, nak banyak lagi, silakan, tak ada masalah. Mengajilah lagi tambah selain daripada 3 ni. Yang kurangnya tauhid, fiqh, tasawuf. Lepas tu dia nak tambah, nak belajar lagi ilmu falak, mencerap bintang. Nak tengok bulan macam mana, raya tak raya, kan? Lepas tu nak belajar pula ilmu faraid, harta pusaka, silakan. Tu semua tambahan-tambahan. Mengaji pula ilmu tajwid, taranum, tu silakan. Semua tambahan-tambahan. Tapi yang wajibnya 3 saja. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu sekurang-kurang. Jadi dalam bab ni Syekh dia susun 3-3 ni. Jadi pertama sekali dia cerita tentang ilmu tauhid dulu. Nanti dia akan cerita tentang ilmu fiqh pula. Lepas tu dah sekali dia cerita tentang ilmu tasawuf. Jadi yang kita masuk ni, dia nak cerita tentang ilmu tauhid. Apa dia tu ilmu tauhid? Sebelum ni kita dah bicarakan tentang makna ilmu tauhid dari segi lughah. Lughah tu maknanya bahasa. Kemudian kita nak sambung dari segi syaraknya ataupun pengertian yang lebih mendalam lagi. Itu maksud dia. Jadi Syekh mulakan dengan perkataan dan kata kil. Apa maksud dan kata kil? Bila baca kitab lama ada sebut dan kata kil, itu maksudnya ada orang kata tapi orang tu tak tahu siapa. Tak tahu. Mungkin dia tak catat ke nama siapa yang cakap tu. Jadi orang tu tergantung, tak tahu siapa. Jadi cuma dikata saja. Dan kata kil. Maksud dan kata kil, dikata orang. Siapa orang? Wallahu a'lam. Maksudnya macam tu. Jadi ada orang kata, maksudnya itulah. Macam kita sembang kedai kopi kak, ada orang habak kat aku, tahu dah siapa dia. Tahu ni. Tapi dia habak lah. Nampak? Orang habak kata nak darurat kata. Siapa dia kata? Tak tahu. Nah, tu dan kata kil lah tu.
Cuma kalau sembang kedai kopi, kita kata ada orang habak kat kita. Lepas ni kita geng mengaji dah, sembang kedai kopi tukar jadi ilmiah sikit. Dan kata kil nak darurat. Macam tu. Jadi apa maksud dia? Maknanya ada orang kata. Nak betul tak betul tak tahu lah. Dan kata kil ada orang kata. Apa orang tu kata? Bermula maknanya. Nya mana ni? Nya ilmu tauhid. Pada syarak. Jadi makna ilmu tauhid pada syarak, ada orang kata apa dia? Itsbatu zati ghairi musyabbihatin li zawati wala mu'attilatin anis sifati. Apa makna dia? Artinya dia kata iaitu mengisbat. Isbatu artinya mengisbat. Isbat ni apa dia? Isbat ni maknanya tetap. Bahasa Arab asal kan, dimelayukan. Makna isbat tu tetap, menetapkan. Mengisbat maknanya menetapkan lah. Mengisbat, menetapkan apa dia? Akan zat. Zat tu apa dia pula? Zat tu artinya diri. Diri ni maksud sini, diri ni diri Allah. Menetapkan bahawa diri Allah, kan, Allah tu dirinya, iaitu yang tiada. Isbatu zati ghairi musyabbihatin li zawati. Jadi mengisbat atau menetapkan zat Allah yang tiada ghairi, tiada, musyabbihatin menyerupai, li zawati ia bagi segala zat. Jadi menetapkan zat Allah tiada serupa bagi segala zat. Itu makna ilmu tauhid pada syarak kata kil, kata orang. Kata orang menetapkan diri Allah tu tak serupa dengan mana-mana diri pun. Maksudnya macam tu. Jadi kita pejam mata. Contohnya jangan pejam terus, lagi tidur pula. Pejam sat jam mata, kita pun bayang. Kita bayang power-power lah. Kita bayang Tuhan ni, makna kata ada telinga besar ke apa ke. Maksud saya ni nak fahamkan pada kita, apa saja yang kita bayang tu bukan Tuhan. Selagi mana kita boleh bayang, tu bukan Tuhan. Tuhan ni tak boleh nak dibayang. Maksud tak boleh nak bayang ni maksudnya tak boleh nak digambarkan pada akal fikiran kita. Takkan terjangkau. Sehebat mana pun manusia, sepakar mana pun manusia, nak macam mana PhD 18 kali ambil, tak kira lah, takkan boleh membayangkan diri Allah. Kalau dia bayangkan juga, bukan Tuhan. Bukan Tuhan macam mana sekalipun. Itulah dia kata, aku mimpi jumpa Allah. Tak. Sebab takkan mampu. Melainkan nanti, bila? Mati esok, hari kiamat esok. Itu pun atas izin Allah. Kalau Allah izin dapat melihat dia, dapatlah kita lihat dia. Kata tok guru kami, mata yang dijaga dengan amal kebaikan, maka mata itulah yang layak melihat Allah. Tapi kalau mata ni buat maksiat, tengok benda haram dan sebagainya, benda yang dilarang Allah, maka mata ni takkan layak melihat diri Allah. Dia begitu. Memanglah benda kotor takkan boleh pergi kat tempat yang paling hebat, paling baik, paling suci. Tak payah kata ke Allah. Nak kita pakai baju, bukan kena tahi, celek lumpur je kena baju. Nak masuk istana, boleh tak? Tak boleh. Balik dulu tukar baju. Tukar baju lawa-lawa, cantik-cantik, kemas-kemas, elok-elok, baru boleh layak masuk dalam istana. Padahal istana tu bukan Allah. Istana tu baru manusia. Agungnya, agung tu sama ke dengan kita? Manusia juga ada dengan kita. Cuma pangkat jawatan dia je sebagai agung, kita rakyat biasa. Tapi dari segi hakikat, dia makan nasi, kita pun makan nasi. Dia berak kat jamban, kita pun berak kat jamban juga. Sama je. Nampak? Tapi makna kata tempat tu tempat yang dijaga, ada adabnya, ada kemuliaannya. Maka bila kita pakaian kita bukan macam tadi saya sebutlah, bukan baju kita kena taik, cuma kena lumpur pun tak layak dah masuk istana. Bayangkan kalau hati yang kotor, manakan layak untuk bertemu Tuhannya.
Ada. Allah tak ada masalah. Baju kita kena lumpur masuk masjid, Allah tak marah. Kan? Tapi jangan hati tu yang berlumpur. Kan? Aduh. Zahir kita kotor sikit-sikit tak apa lagi, jangan najis dah lah. Kan? Tapi kalau hati ni kotor, sudah tidak layak untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka jagalah mata kita daripada melihat perkara-perkara yang menyebabkan nanti kita tak dapat melihat Tuhan kita, yang tak dapat nak digambarkan oleh akal pada sekarang ni. Jadi kata dia, menetapkan zat yang bukan menyerupai bagi segala zat. Jadi makna tauhid ni, kita menetapkan dalam hati kita akan zat Allah itu tak serupa dengan apa-apa zat sekalipun. Zat maksud apa-apa zat tu maknanya zat makhluk ni lah. Allah takkan sama dengan tiang, Allah takkan sama dengan udara ke, tak kira lah. Sebab tu kita kena sebut gini, Allah ni, orang tanya, Allah ni berbentuk ke tidak Ustaz? Maka jawabnya macam mana? Jawabnya bentuk pun tidak berbentuk pun tidak. Sebab apa? Sebab berbentuk tu makhluk, tidak berbentuk pun makhluk juga. Contoh, berbentuk macam ni lah, cawan berbentuk, botol air berbentuk. Tapi ada juga di sana makhluk yang tidak berbentuk, seperti udara. Udara yang sekitar kita sekarang ni, mana ada bentuk? Nampak? Jadi kalau kita kata, oh Tuhan tak berbentuk lah, boleh jadi nanti kita faham Tuhan sama dengan udara. Tak. Maka menafikan kedua-duanya tidak. Begitu juga contoh macam terang dan gelap. Dia tanya, Tuhan ni dia duduk tang mana? Terang ke gelap? Dua-dua pun tidak. Terang pun tidak, gelap pun tidak. Sebab apa? Sebab terang pun makhluk, gelap pun makhluk. Boleh faham? Tapi bukan boleh pukul semua benda macam ni. Sekali ada pula dia kata Tuhan ni hidup pun tidak, mati pun tidak pula dah. Sebab apa? Sebab dia kata hidup tu makhluk, mati pun makhluk. Ni nak sekali dengar macam betul, ingatkan betul dah tauhid dia, habis rosak. Habis hayyun la yamut tu nak bawa mana ayat tu? Allah hidup tak mati-mati. Dia kata Allah hidup pun tidak, mati pun tidak. Dah tu Tuhan dia pengsan, koma. Nampak? Ni mengarut. Jadi yang ni kita kena isbat Allah hidup tapi tak mati. Lepas tu dia kata kalau macam tu samalah Ustaz Allah dengan makhluk. Sebab makhluk pun hidup, Allah pun hidup. Samalah. Mana sama? Nah, Allah hidup, kita bukan hidup, kita dihidupkan. Mana sama? Hidup dengan dihidupkan sama ke? Mana sama? Bila namanya dihidupkan, maknanya dia tak boleh hidup suka-suka, melainkan Allah hidupkan dia baru dia hidup. Dan dia hidup lama-lama. Tak, bila Allah matikan dia, hilang hidup dia. Tu hidup, itu yang dimaksudkan dihidupkan. Tapi Allah yang maha hidup ni, yang hidup sungguh, dia tak bergantung pada siapa-siapa. Tak ada siapa yang hidupkan dia, dan tak ada siapa yang boleh menamatkan kehidupan dia. Tak ada. Itu baru sebenar-benar hidup. Kita bukan sebenar-benar hidup, kita cuma dipinjamkan hidup tu atas kita. Diizin saja. Hari ni muncul hidup lagi. Kalau tak hidup dah, apa ni? Tu. Berapa ramai dah sahabat-sahabat kita kan tak hidup dah. Dulu sembang sama apa semua lain dah tak ada dah. Tu tadi. Ada. Sebab tu kita orang beriman, bila bangun pagi jangan fikir dunia dahulu. Boleh fikir dunia, tapi jangan itu jadi keutamaan. Bangun-bangun pagi fikir, oh boleh kerja lagi lah pagi ni. Sebab bangun, banyak orang bangun tidur fikir kerja. Oh pagi ni boleh lagi lah ambil duit, baru dapat kan BPN, baru masuk. Nampak? Dia fikir dunia tak habis-habis. Bangun tidur, bangun pagi, perkara pertama kita sebagai orang beriman kena fikir apa dia? Alhamdulillah, Allah bagi aku hidup lagi, sebab Allah bagi aku peluang untuk betulkan apa yang tak betul. Jadi peluang hidup tu bukan sebab boleh pergi kerja lagi, tapi peluang hidup tu sebab ada kesempatan masa untuk kita repair balik, betulkan balik yang mungkin kita silap dulu-dulu.
boleh qada lagi semayang yang kita tinggal dulu, kan? Ataupun boleh bayar balik hutang yang mungkin kita berhutang, sama ada hutang dengan Allah atau hutang dengan makhluk. Boleh istighfar lagi, mohon ampun taubat atas dosa yang kita buat dulu. Dan lagi lah masa tu. Ini bangun pagi esoknya fikir nak jadi Perdana Menteri. Bila nak selesai? Bila rasa nak bersalah? Bila rasa nak taubat? Bangun pagi je nak buat parti baru. Nampak? Bila nak jadi, macam mana nak rasa nak balik kepada Allah kalau begitu? Bukan kita kata siapa-siapa, tapi inilah realitinya. Hari ni manusia menggilakan dunia. Ni teruk jadi. Depa punya berebut nak jawatan, kita rakyat tersepit di tengah-tengah. Malu kita dengan negara luar. Berapa kali nak tukar Perdana Menteri macam ni? Macam mana orang nak labur ekonomi terganggu? Kita dah dengan wabak lagi ni, tak selesai lagi. Tapi ni sibukkan dengan hal keduniaan masing-masing. Tamakkan harta, padahal bukan tak kaya masing-masing. Puluh-puluh ribu aset saja berapa lambak dah. Rumah saja berapa lambak dah. Kita rumah yang ada pun nak kena bayar sewa. Dia rumah berlambak-lambak. Tak puas-puas lagi. Dia kata, ngamuk pula. Tak geram. Sakit hati. Tak baca kitab lagi malam ni kan. Allahu Akbar lah. Minta renung. Kita yang sebagai memilih ni, tapi kita ingat tak? Jangan salah mereka je. Kita gak salah sebab pilih mereka. Jadi kita renung. Kuasa di tangan kita sebagai rakyat. Kita boleh menentukan siapa pemimpin. Kalau kita nak kat jenis pemimpin haprak macam tu, habis. Jadi pilih betul-betul, fikir betul-betul pemimpin yang memikirkan tentang hal akhirat, hal agama, hal kehidupan. Jangan fikir sibuk ke hal diri masing-masing depa saja. Kalau nak kira kaya, semua orang nak kaya, mana ada orang nak miskin. Tapi pada-padalah, fikirlah sama-sama orang lain. Dia sibuk seorang dia je. Tu. Baik. Jadi isbatu zati ghairi musyabbihatin li zawati. Itu yang pertama. Kemudian dia kata wala muattilatin anis sifat. Artinya dan tiada sunyi. Wala tu, wa tu dan la tu tiada. Muattilatin sunyi. Dan tiada sunyi anis sifat. Ani itu makna daripada as-sifat, segala-gala sifat. Maknanya Allah tidaklah, maksud sunyi ni maknanya macam mana nak cakap, Allah tak ada lah sampai tak ada sifat. Maksudnya tu, maknanya Allah tu ada zatnya, dan zatnya tak sama dengan mana-mana zat. Dan kemudian tak cukup dengan tu, Allah ada sifat yang ada pada zatnya. Jadi Allah ada sifat. Kenapa dicakap begini? Kerana ada orang zaman dulu-dulu menafikan Tuhan tu ada sifat. Dia kata Tuhan tak ada sifat, Tuhan cuma ada zat je. Jadi untuk tolak ayat-ayat yang sesat macam ni, kita kata Allah ada zatnya dan ada sifatnya. Tapi nak faham tu, kita kena faham apa tu zat, apa tu sifat. Yang ni kena clear dulu. Kalau tak, yang ni dia tak faham, dia pun pening. Zat tu diri, sifat tu yang duduk pada zat, yang menempel atas zat. Contohnya ni jubah ni zat dia, zat jubah. Sifat dia apa? Sifat dia putih. Putih tu dia duduk atas jubah. Lagi sifat apa dia? Lembut. Lembut tu duduk atas jubah. Sebab tu yang kita pegang bukan sifat, yang kita pegang zat. Kita sebut kita pegang jubah, bukan pegang putih, bukan pegang lembut. Nampak? Cuma rasa tu. Kita kata pegang jubah, merasai lembut. Tu. Jadi sifat tu dirasai. Jadi sebab itulah bila kita sebut sesuatu, kita tak sebut sifat, kita sebut zatnya. Nama bagi zatnya tu, kan? Kita sebut zat dia. Jangan pergi sebut sifat, nanti jadi salah. Kan? Dia nak pergi semayang surau, dengar azan dah daripada rumah, kelang kabut dah. Jadi dia kata, Jah, dia panggil bini dia. Jah, ambil putih lah, ambil putih. Nampak? Kebetulan jiran sebelah janda nama putih. Lah kali kelebong untuk atas balik 7 hari 7 malam tahlil, meninggal terus. Nampak kena belasang dengan bini. Nak ken tersebut putih. Sebut putih tu apa? Putih tu sifat. Jadi sebut zat. Jah, oh Jah, ambil jubah warna putih. Betul. Dia sebut putih. Nanya.
Nampak? Jadi gitu. Maknanya zat. Jadi itu. Jadi maknanya zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Tu yang pertama. Yang kedua, zat Allah itu ada sifat-sifatnya. Jadi makna pada diri Allah tu ada sifat. Jadi ulama telah mengumpulkan untuk memudahkan kita hari ni tinggal nak mengaji je, tak payah nak kaji dah. Ulama dulu kaji dah. Ulama susun dalam kitab, kita cuma fahamkan aja. Mudah dah zaman kita ni. Macam zaman dulu kak, macam dalam bab makan kak. Zaman dulu mungkin kita kena tanam sendiri, ayam kena bela sendiri, semua benda kena buat sendiri. Nak zaman lah ni pergi market je. Semua dah ada siap dah, tinggal campur-campur jadi nasi goreng. Macam tu lah dekat dengan ilmu. Dulu ulama dulu dah kaji dah mana ayat tauhid, mana ayat fiqh, mana ayat hukum, mana ayat ni. Kita tak payah nak cari dah. Dalam 6236 ayat dalam Quran tu pening kepala kita. Nah, kita ambil kitab je, dalam tu siap susun dah semua ulama. Ulama dah susun, tinggal lagi kita nak bagi faham aja. Nak bagi faham pula bukan baca sendiri. Ada ustaz tok guru pula tolong baca. Tinggal lagi nak datang je. Tu pun tak boleh datang. Kacau. Nampak? Takkan nak baca kitab kat rumah dia. Nah, kat bilik dia. Itu kalau baca kitab kat bilik dia, tu bukan baca kitab usul tauhid dah. Baca kitab Yasin lah. Nampak? Tu maknanya nak mampuin dah tu. Kan? Jadi gitu. Nah, jadi maknanya dan Allah Ta'ala itu ada sifat ni. Maka ulama dah susun yang dimaksudkan sifat tu dia ada 7. Ada 7 sifat yang paling utama pada Allah Ta'ala lah. Iaitu yang pertama, iaitu melihat. Allah sifatnya melihat. Dan mendengar. 2. 3, berkata-kata. Lepas tu lagi apa? Hayat, hidup. Lagi kudrat, berkuasa. Lagi iradat, berkehendak. Dan yang ketujuh iaitu kudrat, iradat, ilmu, berilmu. Jadi 7 ni itulah yang disebut sebagai sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Siapa yang menafikan, bukan 77, menafikan salah satu je, kafir dia. Contoh dia kata Allah tak melihat kafir terus, walaupun cakapnya dalam keadaan bergurau. Tak boleh. Dalam bab akidah tak boleh bergurau. Kan? Kata Allah tak dengar ni, pekak ni, kafir. Jangan kata Allah tak dengar doa kita. Allah dengar, cuma Allah makbul tak makbul je. Kalau kata Allah tak dengar, maknanya Allah pekak. Jangan cakap gitu. Jaga-jaga mulut kita. Kan? Jangan kata Allah tak boleh cakap, Allah bisu. Sah akidah. Mana jadi kafir. Ataupun Allah tak hidup, jadi kafir. Sebab ada sifat ayat dalam tu. Kan? Sifat ayat tu adalah sifat yang sebenarnya ada pada Allah. Allah tak berkuasa, cakap gitu kafir. Kan? Allah tak berkehendak, kan? Jadi kafir. Allah tak berilmu, jadi kafir. Jadi 7 sifat ni memang sifat yang ada sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan oleh kata kil dalam kitab kita ni tadi. Iaitu kita simpulkan balik, menetapkan zat Allah tak sama dengan mana-mana zat. Mana diri Allah takkan sama dengan mana-mana diri. Kita bayang, sebab tu orang kafir dia cuba membayang-bayangkan Tuhan. Bila dia bayang-bayangkan Tuhan tu yang macam-macam rupa tu. Perut buncit lah, kepala gajah lah, tangan banyak lah. Kan? Kalau pergi belah Spanyol, gereja-gereja di Spanyol, dia lambangkan pula kuda ada tanduk dipanggil unicorn. Tu semua bayangan-bayangan makhluk yang direka-reka atas apa yang dia fikir. Semua yang direka semua tak betul. Sebab apa? Sebab benda ni kita tak nampak, kita tak tahu lagi. Sok dah masuk alam gaib sana baru kita tahu macam mana rupa malaikat tu. Jangan percaya dalam drama-drama orang putih tu. Dia buat malaikat rupa manusia, lepas tu ada kepak. Bukan macam tu malaikat sebenar. Macam mana? Tunggu sekejap lagi Israel datang rumah bagi salam. Nampak? Tapi kalau dia bagi salam, kita sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Israel. Lah lama tak datang. Lama tak datang apa? Nampak? Nak datang senyap tu, hari tu. Kan? Tu. Baik. Jadi seterusnya, bermula tempat yang dihantar akan ilmu ini. Tadi cerita tentang
makna dia segi lurah, makna dia segi syarak. Yang kedua ni dia nak cerita maksudnya tempat yang dihantar akan ilmu ni. Maksud tempat yang dihantar akan ilmu ini, makna dia ilmu ni bicara tentang apa. Tu maksud dia. Ni bahasa lama, mungkinlah dia guna perkataan tempat dihantar lah apa semua. Tapi sebenarnya yang nak dimaksudkan ilmu ini bicara tentang apa. Tu maksud dia. Jadi bermula tempat yang dihantar akan ilmu ini iaitu zat Allah Ta'ala. Maknanya perbicaraan ilmu ini akan membicarakan zat Allah Ta'ala, dan zat segala Rasulnya. Tapi bicara zat ni bukanlah maksud kita belajar tentang rupa Allah, bukan. Nak belajar tentang sifat Allah sehingga kita kenal itulah zat Allah. Macam mana kenal? Itulah dipanggil ma'rifatullah, mengenal Allah dengan melalui memahami akan sifatnya. Tu. Dan zat segala Rasulnya dan mengenal akan Rasul-Rasul daripada sekira-kira barang yang wajib ia. Dan belajar ni pula takat mana? Sekira-kira barang yang wajib atas Allah dan atas Rasul. Kita belajar sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang wajib bagi Rasul. Maksud sifat wajib bagi Allah, sifat ni mesti kena ada pada Allah. Kalau tak ada, bukan Allah lah tu. Tu cara kenal. Tu cara kenal, kan? Nanti kita nak berhadapan dengan macam-macam fitnah. Dajjal muncul depan mata, Ya'juj Ma'juj muncul depan mata. Kalau tak kenal Allah, macam mana kita nak tahu tu Dajjal ke Allah, tu Ya'juj Ma'juj ke Allah? Lepas tu belajar kenal sifat-sifat Rasul. Yang dengan belajar kenal sifat-sifat Rasul, baru kita kenal mana satu Nabi Isa. Nanti dia akan turun. Macam mana kita nak tahu yang ni mengaku Nabi Isa, ini mengaku Nabi Isa? Macam mana nak tahu? Orang yang ada ilmu dia tahu. Dia akan tahulah sebab dia belajar dah. Orang tak ada ilmu pakai ikut lah. Sebab itulah orang tak ada ilmu, YB tu kencing dah dia dulu. Percaya juga 4 kali kena kencing. Nampak? Sampai hancing. Ada sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu mudah kena tipu. Tu je. Tak payah kata pasal politik apalah. Pasal enjin kereta je, kita tak reti bab-bab kereta. Kereta kita bunyi kerak itu, kita pun hantar kat bengkel. Kita tanya, awak bunyi macam ni yang kerak ni? Pomen kata ni kena tukar enjin seketul ni. Padahal bunyi sikit je dia kata tukar enjin seketul. Kita dah tak reti bab enjin. Percaya kena bohong gitu. Tu maksud. Tapi kalau kena tipu dalam bab-bab ni, memanglah rugi. Tapi rugi dunia, iman tak tercala, iman tak rosak. Tapi kalau bodoh bab agama, memang mu tak rugi dunia, memang duit mu tak hilang, tapi agama mu hilang. Kan? Duit hilang boleh lagi masuk syurga, tapi kalau agama hilang nak masuk mana? Masuk neraka dah. Sebab tu jangan orang tipu kita hal dunia, tak apalah, kita teraniaya, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tertipu hal akhirat, tu bukan teraniaya, kita yang menganiaya diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tak mendalami ilmu akhirat. Dan nasibnya dibakar dalam api neraka. Tu. Tak apalah, kena kencing banyak kali pun, kan? Awak macam mana? Ingat betul ustaz, dia ingat dah berubah, dah jadi baik dah. Rupanya sokong-sokong jahat juga, kena tipu. Kata, apalah, orang aniaya kita, orang tipu kita, boleh pahala kita. Cuma hancing je lah dalam pahala tu pun. Nak kasih kena kencing je. Nampak? Tapi boleh pahala lah sebab orang tipu kita, kan? Tapi kalau bab agama ni, tak ada nak boleh pahala dah. Siapa suruh mu tak belajar agama? Lepas tu kena tipu dengan Dajjal, lepas tu kena tipu dengan Ya'juj Ma'juj, kena tipu dengan Iblis. Tu kan? Bukan salah tu dah. Memang Allah hantar dia pun untuk uji kita, kan? Kita yang kena bersiap sedia dengan ilmu supaya tidak ditipu oleh hawa nafsu, iblis, Dajjal dan sebagainya. Baik. Jadi dia kata tempat ini hantar ni bicara tentang
zat Allah, zat segala rasul, daripada sekira-kira barang yang wajib ia. Kita kena belajar apa yang wajib bagi Allah dan apa yang wajib bagi rasul. Maksud wajib sini bukan hukum wajib semayang macam tu. Itu wajib syarak. Ini wajib akal nama dia. Maksud wajib akal mesti ada. Maksudnya belajar apa yang sifat yang mesti ada pada Allah dan apa sifat yang mesti ada pada rasul. Kita belajar yang tu. Dan barang yang mustahil. Barang mustahil maknanya barang yang mesti tidak ada. Mesti tidak ada pada Allah dan mesti tidak ada pada Rasul. Itu makna mustahil. Ma la yutasawwaru fil aqli. Al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Barang yang wajib, barang yang tidak dapat digambarkan pada akal akan tiadanya. Itu matan dalam kitab Matan Mubarahin lah. Nak bicara tu lagi pening pula. Jadi saya bagi yang ringkas-ringkas aja. Dan barang yang harus ia, dan barang yang harus ni maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada kepada Allah ataupun Rasul. Nanti kita akan belajar lah dalam sifat 20 kan? Macam contohlah, barang yang harus bagi Allah boleh jadi ada pada Allah, boleh jadi tak ada pada Allah. Maksudnya harus Allah melakukan apa saja. Allah nak cipta makhluk boleh, Allah tak nak cipta makhluk pun boleh. Itu maksud harus. Dan juga harus pada Rasul, iaitu sifat basyariah, makna sifat kemanusiaan kan. Makna kata Rasul nak makan pun boleh, tak nak makan pun boleh. Itu memang haruslah bagi Rasul, bukan wajib. Jadi contohnya macam tu. Dan zat segala mumkinat. Dan tak cukup tu, kita belajar juga tentang segala mumkinat. Mumkinat ni jamak bagi perkataan mungkin. Mungkin tu pula apa dia? Mungkin itu makhluk. Nama lain bagi makhluk. Makhluk ni namanya banyak. Antaranya makhluk, syai'un, mungkin, kaun. Tu semua nama-nama bagi makhluk. Kenapa berbeza-beza namanya? Kerana penerangannya berbeza-beza. Kalau mungkin, itu maksud mungkin. Macam bahasa Melayu kita tak? Mungkin. Mungkin ni maknanya barang harus. Mungkin ada, mungkin tak ada. Semua mungkin. Orang tanya, jadi ke darurat? Mungkin. Contoh mana? Tak habis-habis bab tu ni dari tadi. Nak bagi contoh. Faham. Tadi tak faham dengan darurat. Macam tu lah. Mungkin lah. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Sama ke orang tanya, Anwar ke jadi BM? Mungkin. Bukan mungkin tu mesti dia jadi tak? Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Siapa tahu? Allah je tahu. Sebab apa? Sebab ni semua makhluk. Makhluk kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Tu maksud mungkin. Lepas tu dia ada 4 kategori mungkin ni. Yang pertama mungkin maujud ba'dal adam. Maksud mungkin maujud ba'dal adam, mungkin ada selepas tak ada. Asal tak ada, lepas tu ada. Contoh kita. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Tu dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Kategori kedua mungkin makdum ba'dal wujud. Dia tak ada selepas ada. Mula-mula dia ada, lepas ni tak ada. Mana? Kita juga lepas ni. Sekarang ni ada. Esok lusa, bukan esok lusa cepat sangat pula. Nantilah. Nanti tak ada. Bila? Wallahu a'lam lah. Allah lah lebih tahu bila kita tak ada tu. Tu. Lepas tu yang ketiga mungkin sayujat. Mungkin sayujat ni salah satu makna akan. Yujat tu jadi. Benda yang akan jadi tapi lambat lagi. Contoh apa sayujat? Kiamat. Kiamat ni kita yakin akan jadi, tapi mungkin lambat lagi, jauh lagi. Tak tahulah bila. Hanya Allah je yang tahu. Tapi walaupun kiamat tu akan jadi, dia tetap duduk dalam kategori mungkin. Apa maksud kategori mungkin? Tetap juga boleh jadi, boleh juga tak jadi. Kenapa pula tak jadi, Ustaz? Dah kuasa Allah. Saya nak tanya, mudah je soalan. Allah berkuasa tak membatalkan kiamat? Kuasa, sebab hak dia. Dia nak boleh bagi ada ke, nak boleh bagi tak ada ke, hak dia. Sebab semuanya milik dia. Kan? Makhluk tak bukan semua milik kita. Kan? Walaupun Agung berkuasa sebagai sultan, tapi Agung tak boleh main suka-suka lantik siapa-siapa nak jadi Perdana Menteri. Semua kena bincang dululah, kena mesyuarat lah, kena buat pilihan raya lah, macam tu lah. Tapi kalau Allah sekati lah, Allah nak siapa jadi ketua ke, nak jadi apa ke, nak meletup bumi ni ke, sekati Allah, sebab Allah punya semua.
Kan? Allah buat belaka semua. Sebab tu tak pelik Allah buat boleh jadi kerajaan walaupun tak menang pilihan raya. Tak pelik. Allah punya kuasa kan? Kalau ikut logik manakah mungkin kita kalah tapi jadi kerajaan? Nah, yang pelik lah Allah punya kuasa. Allah boleh buat. Tak bertanding Allah boleh buat menang. Kalau macam tu apa kita takut sangat? Apa kita kata, orang kafir, orang Cina tak sokong kita, Ustaz. Macam mana nak menang? Lah, nak menang bukan dengan orang kafir. Bukan nak menang bukan dengan orang Cina. Nak menang dengan Allah. Yakin situ. Kemah-kemah. Inilah umat tauhid namanya. Ini umat berakidah. Sebab apa? Sebab kita memahami, kita kenal siapa Allah. Jadi bila tak mengaji, tak kenal Allah, tu yang harapan letak pada makhluk, bukan letak pada Allah. Bila datang Covid, ujian Covid ni bukanlah ujian penyakit, itu lebih kurang je sebenarnya. Tapi ujian yang sebenar, Allah nak uji hati kita, akidah kita. Bila Allah hantar Covid ni, kita nampak siapa? Kita nampak Allah ke nampak doktor? Nampak Allah yang menyembuhkan ke nampak vaksin menyembuhkan? Ni yang diuji. Mu nak ikhtiar, tak ada masalah ikhtiar. Tapi harapanmu pada siapa? Pada doktor atau pada Allah? Tapi tengok rata-rata masyarakat dunia hari ni. Kalau yang kafir kita tak pelik. Sebab dia kafir. Dia bukan umat tauhid. Dia bukan ngaji Quran hadis. Kita yang ngaji Quran hadis pun meletak keyakinan pada makhluk. Harusah. Nah, walaupun kita tak kena Covid, tapi kita telah terkena penyakit munafik. Semayang, tapi letak harapan pada makhluk, bukan letak pada Allah. Tak guna. Sebab tu kata Nabi, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Kamu fikir saat lebih baik daripada kamu semayang 1 tahun. Kamu ibadat selama setahun, tapi kamu tak pernah fikir tentang apa yang Allah cipta. Tak ada guna ibadat sampai berlekuk-lekuk dahi. Pecah dahi ni, darah kesan sujud. Tapi tak kenal Allah. Buat apa? Lebih baik kamu duduk sejenak, fikir saat. Fikir tentang Allah lah segala-galanya. Itu lebih baik daripada kamu ibadat banyak-banyak tapi tak pernah fikir tentang Tuhan. Tu maksudnya. Tu. Jadi inilah ilmu tauhid. Jadi mungkin itu yang ketiga, sayujad. Yang keempat, mungkin alim Allah annahu lam yujad. Apa dia? Mungkin dalam ilmu Allah annahu sesungguhnya dia lam yujad, tidak akan berlaku. Pada sisi makhluk kita tak tahu berlaku tak berlaku, tapi sisi Allah, Allah tahu dah takkan berlaku. Contohnya macam mana? Keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab. Masa di zaman Nabi, Abu Jahal hidup lagi, Abu Lahab pun hidup lagi, Nabi pun ada. Nabi tetap meneruskan dakwah walaupun pada Abu Jahal. Buktinya selepas Nabi turun daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi terserempak dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanya, kenapa muka ni ada macam ada cerita baru nak cerita je? Padahal kalau kita lah yang datang tu musuh dah, kan? Tengok-tengok, parti ni contoh. Nampak? Kita malah dah nak cakap dengan dia dah. Dia kata ada apa-apa ke yang terbaru? Malah aku hang siapa dia, bukan member aku. Kita bukan geng pun, lantar dah. Nabi cerita juga pada Abu Jahal. Abu Jahal tanya, ada macam ada muka ni, tengok gaya muka macam ada cerita baru ya. Nabi kata, semalam aku baru balik daripada langit. Nabi cerita. Malam tadi jalan Isra' wal Mi'raj gini-gini, Nabi cerita. Abu Jahal gelakkan dia. Makna kata Nabi tetap menceritakan dakwah. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak tahu sama ada Abu Jahal dan Abu Lahab ni akan beriman ataupun tidak. Sebab tu Nabi pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah iman kepada salah seorang Umar. Iaitu antaranya Umar bin Hisham, ataupun orang sebut Amru bin Hisham. Itulah nama bagi Abu Jahal. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Maka Allah berikan iman pada Umar bin Al-Khattab. Sebab apa? Kenapa Nabi doa? Sebab Nabi pun tak tahu mana satu Umar yang akan masuk Islam. Nabi tak tahu, jadi Nabi tetap teruskan dakwah. Sehinggalah terbukti Abu Jahal mati sebagai kafir, tidak pernah menerima iman. Begitu juga Abu Lahab. Barulah tahu rupa-rupanya dalam takdir Allah, memang Allah buat dia takkan terima Islam. Tapi masa sebelum tu tahu tak? Tak tahu. Tak tahu, teruskan. Sama juga kita ni. Kita tahu tak tahu Lee Kuan Eng akan masuk Islam? Contohlah, tak tahu, teruskan dakwah.
Nampak? Lepas tu kalau tuan dakwah buat berlawan dia, bukan lawan. Kita lawan ideologi dia. Sebab nak buktikan bahawa Islam itu benar. Mana tahu dia terima Islam? Sebab tu dulu kita boleh berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan sifat seolah-olah nak menerima Islam. Bukan pasal nak jadi kerajaan, tapi tengok, dia ni macam nak terima Islam, kita teruskan dakwah. Bila dia anti Islam, kita kena lawan dia. Lawan tu atas dasar untuk pertahankan agama setelah dia menghina agama kita. Itu. Jadi sebab tu benda ni kita kena clear. Dakwah tetap kena teruskan. Bukan membenci selama-lamanya. Kadang-kadang lawan yang kita benci boleh jadi kawan. Kadang-kadang kawan yang kita sayang boleh jadi lawan. Siapa sangka? Allah lebih tahu. Jadi kita hidup kena faham, matlamat kita bukan atas kawan ke lawan, matlamat kita Islam. Kerana Islam kita berkawan, kerana Islam juga kita berlawan. Baru clear. Baru tak ada masalah kawan tak kawan, lawan tak lawan. Dia kata ni musuh tradisi Ustaz, macam mana nak boleh kawan? 50 tahun lebih. Nampak? Tak kira 50 tahun lebih tak lebih. Aus dan Khazraj lagi beratus tahun bermusuh. Datang Islam boleh baik. Sehingga terbina sebuah negara Islam di Madinah. Kerana Nabi tabiah mereka kerana Islam. Kerana Islam kita boleh bersatu, dan kerana Islam juga kita boleh berpisah. Biar letakkan matlamat dia Islam. Dia begitu. Puas hati pun sama ni. Macam kat Makkah pula rasa. Tak, ni cerita Islam tu, bukan cerita politik. Nak bagi orang faham. Biar. Lepas tu ada orang kata, Ustaz, dalam surah Majid mana boleh cakap politik? Kita kata memang tak boleh cakap politik kalau dia kempen politik. Tapi kalau dia membahaskan apa tu politik dalam corak Islam, tak ada salah. Macam orang kata dalam masjid mana boleh berniaga. Memang kalau membuka meja berniaga, kedai burger dalam masjid, memanglah tak boleh. Nampak? Tapi kalau membahaskan apa tu perniagaan dalam Islam, boleh tak? Boleh. Itu kita kena clear, kita kena jelas, kan? Apa yang sebenarnya boleh, apa yang sebenarnya tak boleh. Jangan sampai kita tersilap, akhirnya kata-kata kita berbaur-baur musuh, kan? Mengiyakan kata-kata musuh. Baik. Jadi itu. Mana hilang dah ni? Itulah. Tak kat mana dah tadi. Tempat yang dihantarkan dia tadilah. Segala mungkinat. Jadi yang keempat tadi, mungkin alim Allah annahu la yujad. Pada ilmu Allah benda tu tak akan berlaku. Allah tahu dah, kita yang tak tahu. Tanya kata kita, Nabi pun tak tahu bahawa Abu Jahal Abu Lahab memang tak beriman. Sebab tu semasa hidup tetap disampaikan dakwah pada mereka. Tapi bila mati dah, baru tahu dia memang tak beriman. Tak apalah. Gitu juga dalam hidup ni kita kena terus dakwah. Tapi tengok-tengok, mati dah dia, memang tak terima Islam. Memang makna kata dalam ilmu Allah dia takkan terima Islam. Itu maksud mungkin alim Allah annahu lam yujad. Tetapi dia tetap juga duduk di dalam mungkin. Bila mungkin boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Jadi bila boleh jadi ya, boleh jadi tidak, tetap kita kena berusaha dan berikhtiar. Tu sebab kita tidak tahu. Itu maksud dia. Daripada sekira-kira dituntut tunjuk orang dengan dia atas ada orang. Daripada sekira-kira dituntut tunjuk orang dengan dia atas ada orang yang mengada akan dia. Maksudnya sini, daripada sekira-kira dituntut tunjuk orang dengan dia, maksudnya kita kena pi cari untuk orang tunjukkan pada kita apa dia ilmu-ilmu ni, yakni ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal mungkinat ni tadi, mengenal makhluk. Kena dicari. Sehingga kan kata ulama, kalau contoh di apa nama ni? Nama taman ni apa? Taman Mawar. Taman Mawar tak ada pengajian ataupun tak ada ilmu tauhid, wajib kita kena keluar daripada Taman Mawar, pergi cari kat mana orang mengajar ilmu tauhid. Katalah taman sebelah apa? Ros. Nampak? Ayolah. Semua bunga kan. Ni Taman Mawar, nama bunga mawar. Di sebelah sana Taman Bunga Tayar, contoh. Nampak? Dia kena pergi taman situ untuk belajar ilmu tauhid. Katalah semua taman dalam Taiping tak ada, pi langkah daerah. Pergi daerah mana pula? Kemunting ke mana ke? Katalah semua daerah dalam Perak tak ada, langkau negeri.
Nah, walaupun sampai ke Pulau Pinang ke apa, katalah negeri pun tak ada, langkau negara. Keluar pada Malaysia, pi cari. Sebab tu ulama-ulama dulu, nah, duduk di tanah Melayu, tak ada lagi madrasah-madrasah. Zaman mula-mula dulu tak ada lagi madrasah-madrasah. Nah, jadi macam mana nak buat? Maka ulama sanggup berhijrah pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu agama. Ada di antara mereka ada 3 orang. Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani dengan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Naik sampan bukan pakai enjin bot no, kayuh. Pergi berlayar ke bumi Mekah. Bayangkan kalau tak sampai macam, kalau laut bergelora macam. Dengan kompas zaman tu bukan ada pun. Tawakal kepada Allah. Yakin Allah tunjukkan jalan. Sampai Mekah. Nah, kalau dah macam tu pergi susah, nak balik tak tiap-tiap bulan? Nak balik macam mana tiap-tiap bulan? Nampak? Memang duduk situ terus mengaji puluhan tahun. Ada riwayat mengatakan Syekh Daud mengaji di Mekah 30 tahun. Tak balik-balik langsung. 30 tahun. Nah, kita 3 hari baru duduk pondok nak balik lah. Macam mana cerita? Ni 30 tahun duduk Mekah tak balik-balik. Kan? Lepas tu bila dah habis apa semua, Tok Guru izin. Tok Guru dia Syekh Abdul Samad. Apa nama dia lupa dah. Tak ingat. Tapi ada saman-saman belakang dia. Sebab dia pegang tarikat As-Samani. Kan? Kata guru dia, kamu semua dah dapat dah ilmu-ilmu asas ni, nak balik ke tempat kamu masing-masing dan ajarlah orang-orang masyarakat kamu di sana. Itu yang dia balik masing-masing karang kitab. Syekh Daud karang kitab, kan? Terhasil kitab Minhajul Abidin. Nah, Syekh Abdul Samad karang kitab terhasil Sairus Salikin, Hidayatus Salikin, kan? Syekh Arsyad Al-Banjari karang kitab terhasillah kitab Sabilal Muhtadin. Semua ni kitab-kitab ulama. Tujuan dia karang bukan nak cari royalty, bukan nak cari duit. Nah, kalau cari duit ni saya dia jual mahal-mahal kitab tu. Tapi pergi kedai kitab tanya, berapa ringgit ni kitab Usul Tauhid ni? Tuan Husin Kedah karang. Berapa ringgit? Baru 3-4 ringgit. Itu pun duit tu sebab nak bayar mesin cetak je. Bukan bayar upah dia, tak ada upah. Yang dia harap balasan pahala daripada Allah nanti di hari akhirat. Ikhlasnya ulama dulu mengarang kitab, ratusan tahun kitab ni sudah masih lagi diajar di pondok-pondok dan di surau-surau masjid. Sebab ikhlas. Bila ikhlas bertahan lama. Tak ikhlas dia tak tahan lama. Dia gitu. Nampak? Hari ni nak cari duit lah apalah. Nampak? Nama tajuk kitab kecil je, muka dia besar. Gini. Nampak? Dekat kulit depan. Tajuk kecil je, bab solat kecil je. Tapi muka dia gini. Dengan nama besar. Title siap profesor, doktor. Allahu Akbar. Ulama dulu nak bubuh nama pun segan. Yang bubuh nama kat kulit kitab tu anak murid bubuh. Nah, Tok Guru tak nak tulis. Ulama tu tak nak tulis. Dalil buka kitab Syarah Usulut Tahqiq. Tak ada nama. Sehingga dekat bahagian mukadimah dia kata, boleh jadi kitab ini dikarang oleh ulama Fatani yang tidak diketahui namanya. Ulama tu mungkin duduk Patani sebab mengikut kajian bacaan kata-katanya tu macam ada mirip logat Patani. Jadi diagak ulama yang mengarang kitab ni ulama Patani, tapi nama tak ada. Sebab dia bukan nak popular. Dia nak ilmunya yang dipopularkan. Maknanya ilmunya disampaikan. Tu. Kan? Kita cubalah belajar-belajar begitu, kan? Baik. Kat mana? Tadi. Jadi itu dia, segala mungkinat daripada sekira-kira dituntut tunjuk orang dengan dia. Atas ada orang yang mengada akan dia. Atas orang yang mahir lah dalam ilmu tu. Jangan pergi cari orang yang tak mahir akan ilmu ni, kan? Cari orang yang kita boleh belajar dengan dia. Tak semesti masuk pondok, kan? Tak semesti masuk tahfiz. Tak ada dalam hadis kata talabul ilmi fi funduk. Tak ada. Bukan tuntutlah ilmu wajib di pondok. Tak ada. Tak wajib mengaji di pondok. Yang wajib mengaji. Tak kira lah macam mana kaedah pun. Sebab tu kalau kita baca biografi Ustaz Azhar Idrus, dia tak pernah masuk pondok. Tahfiz tak pernah masuk. Universiti Al-Azhar, walaupun nama dia Azhar, tak masuk Universiti Al-Azhar. Tapi macam mana boleh jadi alim macam tu? Dia pergi cari ilmu. Dia tanya orang kampung situ, dalam kampung ni
Syekh mana atau tok guru mana yang alim dalam bab sifat 20, saya nak mengaji dengan dia. Orang pun tunjuk rumah. Tu ada seorang ustaz tu dia alim bab sifat 20. Nadah kitab orang tu. Bagi Assalamualaikum, saya nak mengaji dengan tuan boleh tak? Nak kena bawa apa-apa semua. Jadi tok guru ni kata beli kitab sekian-sekian, datang pukul sekian-sekian. Pergi. Dia peruntukkan, dia cerita tersebut dalam biografi dia, peruntukkan satu hari 6 jam dia mesti mengaji kitab dengan lain-lain tok guru. Dari rumah ni, lepas tu pergi rumah orang ni pula, lepas tu pergi rumah orang ni pula. Lepas tu dunia dia buat agak belah petang, pagi dia mengaji, belah petang dia buat mencari batik. Dia buat tenunan batik tu. Daripada hasil batik tu dia buat jual. Buat jual dapat duit untuk nak sara. Masa dia mengaji tu dia kahwin dah, ada anak. Jadi nak sara keluarga lagi. Tapi dia buat sungguh-sungguh. Tengok Allah mudahkan dia. Hari ni jadi macam mana dia? Nampak? Hebat. Tu siapa yang meletakkan ilmu Allah tinggi, Allah meletakkan dia tinggi. Tapi siapa yang merendahkan ilmu Allah, maka Allah letak dia pun rendah. Tak ada apa nilai. Gitu. Jadi bukan satu masalah sebenarnya. Nak diri kita saja, sungguh ke tak sungguh, itu je kan. Kalau nak boleh sungguh-sungguh, tunjuk bukti. Dan segala pekerjaan yang dibangsa akan dia kepada pendengaran daripada sekira-kira diiktikad akan wujudnya. Dan kita ilmu ni kita maksudnya kita dengan mendengarnya daripada sekira-kira. Sekurang-kurang kita dengar ilmu ni. Kalau tak orang cakap apa, tak mendalami dalam sangat pun, biarlah jadi golongan mustami'an, golongan orang yang mendengar. Jadi tak bawa kitab tak apa, tak ada masalah. Nampak? Datang kita dengar. Kadang-kadang daripada dengar tu terbuka hidayah, cahaya masuk, cahaya iman masuk kan. Tu. Kepada pendengaran daripada sekira-kira diiktikad. Apa yang nak dengar tu perkara-perkara iktikad, perkara-perkara menjadi pegangan dalam diri kita. Akan wujudnya, yakni kita pegang, kita iktikad bahawa Allah tu wujud. Itu sekurang-kurang. Jangan sampai menafikan Tuhan tak ada. Mengatakan Tuhan tak ada, jangan. Sekurang-kurang walaupun kita tak alim mana sangat pun, pegang Allah ada. Dan merasailah Allah melihat kita. Sebab bila kita pegang Allah ada, kita tahu Allah sentiasa ada. Sebab tu kalau orang yang pegang yang ni, dia tak pernah rasa sunyi. Nak sunyi macam mana Allah sentiasa ada? Kan? Macam mana? Ada satu hari di pondok, bukan pondok ni cerita je, bukan berlaku sungguh di pondok kami, tapi ni cerita daripada tok guru cerita. Satu hari tok guru dia nak test anak-anak murid dia. Sama ada dia dah khatam dah kitab tauhid tu. Bila-bila khatam, tok guru dia kata, okey, kali ni sekarang saya nak uji kalian. Sekarang kamu tok guru bagi setiap seorang anak murid dia ayam seekor, bagi ayam dengan pisau. Tok guru dia kata, hampa pi sembelih ayam ni kat tempat tak ada siapa pun nampak. Mulai daripada sekarang pun berlarilah anak murid, berlari. Ada yang sembelih di dalam tandas, ada yang sembelih dalam almari, ada mana-mana bawah kereta pun ada. Takut orang nampak. Tiba-tiba satu orang pelajar ni, dia dah pergi, dia datang balik dengan ayam masih lagi di tangan, pisau masih lagi di tangan, tak sembelih. Budak-budak lain semua dah berdarah dah ayam kan. Kata tok guru marah, ada budak yang seorang ni, awak hang tak sembelih, aku suruh sembelih awak hang tak sembelih. Dia pun termenung. Dia kata, tok guru kata sembelih kat tempat tak ada siapa nampak, macam mana saya nak sembelih? Sebab Allah sentiasa nampak saya. Kata tok guru, hang seorang anak murid aku. Lain tak boleh harap. Nampak? Suruh sembelih hampir melompat habis semua sembelih. Hang seorang yang faham apa aku ajar selama ni. Macam mana kita nak ngelak? Allah sentiasa nampak kita. Doa tangan mana pun. Jadi bila kita pegangnya tu, itu sekurang-kuranglah, itu selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman kita rasalah Allah melihat kita kat mana pun. Bila kita pegang macam ni, berani ke kita buat maksiat? Walaupun kita seorang-seorang dalam telefon kita, tak ada orang tengok, tapi aku nak tengok ni benda tak baik ni, Allah ada ni, Allah nampak ni, tak jadi. Nampak? Tu kan? Bila fikir gitu dia, insya-Allah. Sebab itulah kata tok guru ni Aziz, nak bentuk diri bukan dengan undang-undang ciptaan manusia, nak bentuk diri dengan undang-undang Allah. Kerana Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Kita buat dengan undang-undang ciptaan manusia tak jadi, tak lut. Sebab tu jenayah makin menjadi-jadi. Bukan kita boleh urus kita. Sebab tu kita tukar tagline. Apa benda kita jaga kita, bila pula kita jaga kita? Allah jaga kita.
Kita jaga kita. Bila mula mu jaga, mu tak boleh jaga dirimu. Takkan boleh kita jaga diri kita. Allah jaga kita. Orang kafir cakap tak apalah dia kafir. Kan? Kita orang Islam tukar. Tagline kita, Allah jaga kita. Tu. Barulah betul, barulah umat tauhid nama dia. Saya cari tempat berhenti ni. Mana tak berhenti ni. Dan tahqiqnya sikit lagi. Dan tahqiqnya iaitu seperti bangkit daripada kubur. Contoh-contoh barang-barang gaib yang tu kita kena yakin dan percaya. Iaitu contohnya bangkit daripada kubur, syurga, neraka. Walaupun barang-barang tu kita tak nampak dengan mata, tapi bila Quran ada sebut, hadis ada sebut, logik ke tak logik, kita kena i'tiqad, pegang dalam hati, yakin, percaya sungguh-sungguh. Walaupun ulama kata buat-buat percaya, kena buat tak? Kata sungguh syurga dia, ya, nampak dah? Tak nampak lah, tapi aku yakin dia ada. Pegang macam tu kan. Kena buat sungguh-sungguh, kena pegang yakin tu sungguh-sungguh, ada sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan buka lagi bukti-bukti sehingga kita yakin tu bukan buat-buat dah, yakin dengan sungguh-sungguh yakin. Itu yang dinamakan akhirnya jadi ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin yang terakhirnya. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung yang ketiga. Bermula faedah ilmu ini iaitu dapat mengenal segala sifat Allah. Nanti faedah ni maksudnya hasil. Apa hasil kita mengaji ilmu tauhid? Hasilnya gitu ini. Nanti dia akan cerita dalam sesi kuliah kita yang seterusnya yang akan datang. Jadi kat luar tu, keluar pintu ni corner kanan. Jangan terus lagi corner kanan. Dia akan nampak ada beberapa barang. Belilah, niatlah membeli sambil menderma. Kalau yakin derma tu boleh masukkan kita dalam syurga, beli. Ni soal keyakinan kan. Tapi bukanlah wajib beli. Saya nak belilah. Dan beli tu niatlah sambil menderma. InsyaAllah menjadi berkat kan, kepada kehidupan kita insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan bersama, yang dapat kita fahamkan bersama. Moga-moga kita dapat amalnya bersama insyaAllah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil tu baca masa bila? Lepas solat tu terus kita baca tadi. Okay, baik. Sekarang pun boleh tak? Lepas solat tu dah lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.